Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang berbahagia Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Wadah. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, merangkap Ketua Istisyari Wadah, staf pimpinan Wadah, Wadah Pusat, staf pimpinan Wadah Negeri, Ketua-Ketua Agensi, Ketua Badan Bukan Kerajaan NGO, Divdi Kehormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Saudara-saudari, para peserta Muktamar Nasional kali ke-18 dan Seminar Fiqh Ta'ayush Hidup Damai dalam Komuniti ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini untuk menjayakan Seminar Fiqh Ta'ayush Hidup Damai bersama dalam Komuniti ASEAN, anjuran pertubuhan Wadah Pencerdasan Umat Wadah dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor. Saya mewakili pihak Wadah ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari selaku Menteri Besar Selangor atas kesudian beliau untuk bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini untuk merasmikan seminar ini. Kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada hari ini adalah lambang sokongan kerajaan negeri dalam usaha kita untuk memperkukuh perpaduan dan keamanan dalam kalangan masyarakat majmuk selari dengan matlamat agenda Malaysia Madani. Fiqh Ta'ayush atau hidup damai bersama adalah konsep yang sangat relevan dalam dunia pada hari ini. Ia mengajak kita menghargai kepelbagaian sebagai satu kekuatan, bukan sebagai satu ancaman. Di Malaysia, konsep ini amat sesuai dengan realiti masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai agama, kaum, budaya dan sebagainya. Sebagaimana yang terkandung dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Piagam Madinah adalah contoh terbaik bagaimana masyarakat majmuk boleh hidup bersama dalam keharmonian melalui perjanjian yang adil dan saling menghormati. Inilah semangat Fiqh Ta'ayush yang ingin kita terapkan melalui seminar ini. Hadirin yang saya hormati, kami di Wadah amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor atas sokongan padu terhadap pelbagai inisiatif dakwah dan pembangunan sosial yang kami jalankan. Salah satu inisiatif utama yang ingin kami perkenalkan di Selangor adalah projek Tunas Nahdah. Program ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berwibawa, berakhlak mulia dan memiliki kefahaman Islam yang holistik. Dengan sokongan padu dari Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, kami berharap projek Tunas Nahdah akan berjaya digerakkan di Selangor sebagai satu usaha membina generasi pewaris yang berilmu dan bertanggungjawab dalam mendukung pembangunan negara dan ummah secara keseluruhannya. Melalui program ini, kita akan membimbing generasi muda untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan yang positif kepada masyarakat, khususnya di negeri Selangor, yang menjadi model kepada negeri-negeri lain di negara kita Malaysia. Selain projek Tunas Nahdah, Wadah juga bercita-cita besar untuk menubuhkan Madani Center for ASEAN Community, Social Innovation and Development ataupun Maqasid. Pusat ini akan menjadi platform penting untuk pelbagai inisiatif inovasi sosial yang dapat memberi impak kepada komuniti ASEAN secara keseluruhannya. Maqasid akan menjadi wadah untuk menggerakkan projek-projek yang memfokuskan kepada pembangunan inklusif dan kerjasama serantau dengan aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan keterangkuman dan kemampanan. Kami percaya bahawa dengan perubahan Maqasid, kita dapat memperkukuh hubungan antara negara-negara ASEAN, mempertingkat kerjasama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dan pada masa yang sama menjadikan Malaysia, khususnya Selangor, sebagai contoh terbaik dalam kepimpinan serantau. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar
atas kesudian beliau merasmikan seminar ini, dan juga pada para peserta dalam penglibatan dalam perbincangan yang diadakan. Kita mengharapkan seminar ini akan menjadi pemangkin kepada lebih banyak inisiatif yang membawa perpaduan dan keharmonian, serta menjadikan Fikta Ayu sebagai panduan utama dalam hidup bersama dalam masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Bersempena dengan seminar ini, ataupun bersempena dengan Muknas Wadah ke-17, kami juga berhasrat untuk meluncurkan 2 buah buku terbit dan wadah yang terakhir hasil tulisan 2 tokoh yang telah pergi meninggalkan kita. Yang pertama, buku Tafsir Maudhu'i, bicara Al-Quran tentang kehambaan manusia, hasil daripada himpunan 39 tajuk perbincangan tafsir Al-Quran oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Syed Fadil. Dan yang kedua, buku oleh almarhum Cikgu Abdul Halim Ismail yang bertajuk Islam dan Dakwah Ummah Tadabbur Ayat Pilihan, yang juga akan diluncurkan pada hari ini. Saya dipahamkan untuk hari ini akan ada harga istimewa, dan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mengambil kesempatan untuk membeli atau memiliki buku-buku ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, dengan segala hormatnya kami mengharapkan Yang Amat Menteri Besar akan terus menyokong usaha wadah serta menggerakkan projek Tunas Nadah Selangor dan juga merealisasikan penubuhan Madani Center for Asian Community Social Innovation and Development. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan bin Osman atas ucapan aluan yang penuh inspirasi tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan fokus kepada skrin di hadapan. Seterusnya, majlis akan menayangkan video khas yang memperlihatkan inisiatif, pencapaian serta hala tuju wadah bagi tahun 2024. Saksikan.
Itulah tadi sedikit bingkisan yang menelusuri gerak kerja wadah sepanjang tahun ini. Semoga tayangan ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus berhikmat dan berbakti. Tuan-tuan dan puan-puan, daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Para hadirin yang dihormati, kini tiba detik kemuncak acara kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk memberikan ucapan seterusnya merasmikan acara kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis yang berbahagia, Datuk Ahmad Azam bin Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia, merangkap Ketua Istisyari Wadah, Saf Kepimpinan Wadah Pusat, Saf Kepimpinan Wadah-Wadah Negeri, Ketua-Ketua Agensi, Ketua-Ketua Badan Bukan Kerajaan, tetamu-tetamu jemputan, tokoh-tokoh dan para da'i serta pembicara pada hari ini, Div-div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, khusus kepada para peserta Muktamar Nasional kali ke-18 dan seminar Fiqh Ta'ayush Hidup Damai dalam Komuniti ASEAN. Alhamdulillah, marilah kita merakamkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk seminar Fiqh Ta'ayush Hidup Damai bersama dalam Komuniti ASEAN, yang saya kira ia merupakan salah satu platform penting bagi kita, khususnya dalam mengekalkan semangat perpaduan dan keamanan di kalangan masyarakat di ASEAN dan menunjukkan komitmen Malaysia dan warganya dan masyarakatnya untuk bersama-sama mendukung kepimpinan ASEAN yang akan beralih tampuk di bawah kepimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Malaysia pada tahun hadapan untuk menjadi pengerusi ASEAN. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada para penganjur ataupun pihak penganjur, khususnya Pertubuhan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia ataupun Wadah, kerana berjaya menganjurkan seminar ini yang bersesuaian dengan keperluan dan cabaran semasa di negara kita dan rantau ASEAN. Melihat daripada pengisian kepada program, di samping tayangan video sebentar tadi, saya percaya Wadah mengambil peranan yang khusus dalam memastikan pencerdasan umat ataupun meningkatkan kebijaksanaan masyarakat dalam memahami persekitaran dan isu dalam negara kita dan negeri kita, di rantau dan masalah umat secara keseluruhannya, supaya ilmu yang diberikan itu memberikan kecerdasan dan pencerahan dalam pemikiran kita dan kejelasan dalam fikrah kita dalam meletukan tindak tanduk serta keputusan yang dilakukan. Ini sangat perlu pada zaman mutaakhir ini. Walaupun keperluan ilmu ini akan kekal penting sampai bila-bila, dengan begitu banyak hadis, dengan begitu banyak ayat Quran menekankan tentang ilmu dan pengetahuan, tetapi zaman mutaakhir ini keperluan untuk menjustifikasi dan memastikan kejituan ilmu dapat dimutamatkan adalah lebih sangat perlu. Lebih-lebih lagi kita berdepan dengan satu situasi yang semakin hari semakin mencabar. Walaupun kita belum terjun sepenuhnya ataupun kita belum masuk sepenuhnya ke wilayah yang dipanggil sebagai wilayah kecerdasan buatan ataupun yang dipanggil sebagai artificial intelligence, tetapi pada hari ini kita telah berdepan dengan hiruk pikuk lintang pukang maklumat serta komunikasi dengan kewujudan apa yang dipanggil sebagai sosial media yang telah menambah serta mencampur adukkan di antara kebenaran dan juga kebatilan, di antara benda yang fitnah serta benda yang benar. Itulah situasi
yang begitu berat yang kita hadapi pada hari ini, dan telah terbukti ketika dalam sesi-sesi pemilihan, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Baru-baru ini ketika di parlimen, saya mengulas tentang hal ini apabila menyentuh tentang yang disebut oleh Zuboff, yang menyebutkan tentang surveillance capitalism, di mana pasaran, pembentukan sikap manusia itu dilahirkan, dibentuk dengan apa yang dipanggil sebagai behavior surplus dan behavior modification. Dalam sosial media, tanpa kita sedar, bertahun-tahun yang telah kita hadapi ataupun yang telah kita nikmati dan kita lalui sebagai konsumer, maklumat-maklumat yang kita berikan itu kadang-kadang jadi surplus, terlebih, yang tidak sewajarnya dikongsikan, yang tidak sewajarnya disebarkan. Tetapi tendensi manusia ini memang biasanya ingin berkongsi dan rasa gembira dengan like, rasa gembira dengan share yang diperolehi, sehingga maklumat-maklumat itu akhirnya membentuk apa yang dipanggil sebagai behavior modification. Inilah yang dipanggil sebagai surveillance capitalism, di mana barangan yang kita miliki, nikmat kehidupan ataupun cara hidup kehidupan itu modified ataupun dibentuk dengan apa yang dipanggil kecenderungan-kecenderungan kita. Dan kecenderungan itulah yang kemudiannya dilahirkan dalam sosial media, yang kemudian menjadi ketagihan kepada masyarakat kita. Kalau kita lihat hari ini, Amerika Syarikat bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menutup apa yang dipanggil sebagai TikTok. Suatu ketika dahulu ataupun sampai ke hari ini, China tidak membenarkan Facebook dipasarkan ataupun digunakan oleh rakyatnya. Itu pertarungan dua negara. Tapi kedua-dua negara ini sebenarnya menggunakan elemen yang saya panggil tadi, yang menggunakan behavior modification untuk membentuk citra serta perawakan serta kepribadiannya. Dan ini perkara yang besar yang harus disedari oleh umat Islam, kerana dua kuasa besar ini membentuk dan berperang antara satu sama lain, tetapi impaknya bukan hanya kepada dua negara. Facebook dihalang, TikTok cuba diharamkan, pengusaha TikTok dipanggil oleh Kongres Amerika Syarikat sebagai contoh. Ini semua adalah contoh-contoh bagaimana kawalan dengan kesedaran mereka ataupun keyakinan mereka ada usaha-usaha untuk mengubah paradigma pemikiran jati diri dalam masyarakat serta komuniti negara masing-masing. Tapi kita di sini kedua-duanya kita menjadi konsumer, baik Facebook ataupun yang dipanggil sebagai TikTok ataupun alat-alat sosial media yang lain. Dan perkara tersebut akan lebih parah dengan kewujudan apa yang dipanggil sebagai kecerdasan buatan. Sebahagian daripada alatan-alatan tersebut ataupun saya yakin alatan-alatan tersebut telah dipandu dengan dipanggil sebagai kecerdasan buatan. Jadi bermula dengan matlamat ingin berkongsi maklumat dan memudahkan perhubungan, yang akhirnya membentuk apa yang dipanggil behavior yang dibentuk dan dipengaruhi. Dan hari ini artificial intelligence yang dimulakan dengan niat ingin mempermudahkan analisa sesuatu data, kemungkinan boleh menjadi ancaman, sama ada ancaman secara personal, sama ada ancaman pemikiran, sampailah kepada ancaman keyakinan dan akidah di dalam komuniti dan masyarakat kita secara keseluruhan. Ini antara cabaran-cabaran besar yang harus kita sedari, yang harus kita tangani, yang harus kita tekuni bersama-sama. Dan antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam convention, dalam pemikiran kita pada hari ini, sudah pasti akan menjurus kepada persoalan-persoalan semasa, termasuk kepada kecenderungan-kecenderungan semasa pada hari ini. Apakah kecenderungan yang biasa dibicarakan dalam bicara-bicara nasional ataupun bicara-bicara umum besar pada hari ini? Kalau dibincang tentang teknologi, ayatnya, perkataannya adalah artificial intelligence. Kalau disebut tentang environment atau tentang persekitaran, yang akan disentuh sudah pasti menjurus kepada isu-isu climate change ataupun isu-isu alam sekitar, perubahan suhu yang mendadak dan kesan-kesannya. Tapi kalau bicara tentang politik dan isu-isu nasional, kita tidak akan lari daripada isu-isu yang dipanggil sebagai geopolitik. Dan akar kepada geopolitik ni apa dia?
Akar kepada kecenderungan geopolitik ini adalah akar ingin melihat ke dalam diri kita, mengenal siapa kita, membangkitkan rasa bangga kita, meyakinkan rasa kita adalah keturunan yang besar yang harus dihormati, membangkitkan semangat-semangat ke dalam yang akhirnya menimbulkan apa yang dilihat, peperangan, kezaliman yang berlaku di banyak-banyak tempat dan merata-rata tempat. Dan inilah cabaran besar, kerana konsep yang dibentangkan pada hari ini sebenarnya menyentuh tentang persoalan tersebut. Fiqh ta'ayush, iaitu bagaimana kita hidup berdamai, kita hidup aman damai dalam masyarakat yang majmuk. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang cuba dipropagandakan ataupun apa yang disebutkan oleh Huntington dalam istilahnya seperti Clash of Civilization selepas pembugaran dan begitu mekarnya istilah yang dipanggil sebagai globalization, di mana orang ingin rasa lihat bangganya pada dirinya dan ia akan menimbulkan clash ataupun perseteruan, apatah lagi peperangan. Dan sudah pasti sebagai umat manusia yang bertanggungjawab untuk memastikan dunia ini terus aman damai untuk diduduki bersama, dengan memastikan kelompok-kelompok rentan tidak menjadi kesan atau menerima kesan yang buruk. Lihatlah saja mana-mana perang di Beirut hari ini, di Lebanon ataupun di Gaza yang sangat pedih di mata kita dan di mata seluruh rakyat dunia, termasuk di Rusia, di Ukraine dan beberapa tempat-tempat yang lain. Akhirnya apabila peperangan berlaku, bukan militeri ataupun pasukan ketenteraan yang mendapat kesan langsung sahaja, tetapi kelompok rentan, iaitu mereka yang lemah, golongan tua, anak-anak kecil dan yang paling daif akan menerima kesan yang buruk dan kesan yang menyakitkan hati. Dan jawabannya ataupun persoalannya bukan dengan terus membangkitkan serta mengarah kepada clash of civilization ataupun menjadi pertembungan dan perseteruan peradaban. Sebalik jawapannya adalah ta'ayush, ataupun jawapannya adalah bagaimana keharmonian dan juga kehidupan yang aman damai ini dapat diwujudkan sebagaimana yang ada dalam wilayah dan rantau kita ataupun rantau Asia Tenggara, yang disebut antara potensi besar untuk menggapai dan mencapai kegemilangannya pada abad ini, sesuai dipanggil sebagai Asian Century. Ada orang sebut selepas Eropah berjaya dan Amerika, selepas beberapa abad-abad yang dahulu mungkin di wilayah lain, di zon lain, sekarang China sedang bangkit, India bangkit, tapi semuanya berdepan dengan isu perseteruan dan tidak mampu untuk menghuraikan isu-isu perdamaian dengan tuntas. Sebaliknya, di negara-negara ASEAN, walaupun kita ada isu-isu rangkuman, isu-isu kecil ataupun isu-isu yang berlaku di dalam, ia berjaya dielakkan merebak menjadi satu peperangan ataupun menjadi perseteruan yang semakin tajam. Sebab itu saya bangkitkan, sama ada dalam soalan di parlimen lepas, hatta kepada persoalan yang dibangkitkan dalam satu forum yang dianjurkan baru-baru ini, bahawa perkembangan negara di ASEAN ini dalam abad yang baru ada potensi untuk kita muncul sebagai pengemudi dan juga penggerak utama dunia di masa depan. Kita harus menampilkan konsep kestabilan dan keamanan ini sebagai wadah pertama ataupun sebagai satu kerangka utama untuk kita pertahankan dan kita perkembangkan. Dan ini terkait pula dengan behavior, tingkah laku, adab, akhlak masyarakat kita yang sememangnya sangat tinggi ataupun boleh dianggap sangat santun dan sopan dibandingkan dengan kaedah dan cara bangsa-bangsa lain dan kelompok lain di dunia. Bukan semata-mata apa yang saya sebut nak menimbulkan kebanggaan itu saja, tetapi menjernihkan kebaikan sebagai satu pencerdasan ataupun satu pencerahan kepada umat. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebagai umat Islam, saya percaya tidak ada rujukan yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu rujukan yang muktabar. Malahan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan masyarakat dan kaedah bagaimana masyarakat umat Islam berdepan dengan masyarakat yang pelbagai. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad telah menunjukkan secara konseptual bagaimana kita berdepan dengan komuniti-komuniti tertentu. Di awal Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan Islam di masyarakat Mekah yang jahiliah dan kejam, yang sangat keras, hingga kan menjemput kepada hijrah pertama ke Habsyah. Di saat itulah baginda menunjukkan bagaimana cara umat Islam bertindak dan umat Islam beribadah serta melaksanakan kehidupan seharian. Ibadah-ibadah dan perlakuan mereka itu dijalankan secara rahsia. Dakwah dilaksanakan secara diam-diam. Dan itulah gambaran kepada umat Islam bagaimana kalau kita hidup di dalam komuniti dan masyarakat yang membenci ataupun menyerang ataupun ingin menjatuhkan atau menekan kepada umat Islam yang ada dalam dunia. Kemudian Nabi berhijrah ke Habsyah di tahun kelima kenabian. Di sana ia disambut Ja'far bin Abu Talib menjelaskan tentang Islam kepada Najasyi di Habsyah. Dan di sana mereka dibenarkan mengamalkan amalan Islam yang lebih terbuka. Dan itulah gambaran bagaimana kehidupan umat Islam dalam majoriti negara bukan Islam, tetapi tidak menekan dan juga memberikan tekanan dan juga memberikan kezaliman ataupun melakukan kezaliman kepada umat Islam. Ia mungkin dapat dilihat di sebahagian negara-negara Eropah dan ada juga di negara-negara ASEAN ataupun sebahagian negara-negara Asia. Selepas itu berlakulah terus dakwah sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan bila Nabi berhijrah ke Madinah, apa yang dipanggil sebagai piagam Madinah ataupun Sahifah Madaniyah, Sahifah Madani, itu boleh dilihatlah bagaimana kehidupan masyarakat pelbagai kaum. Itu boleh dianggap sebagai Madinah 1.0, yang mana tidak ada undang-undang yang keras sebagaimana yang ada jelas dalam had dan sebagainya, tetapi ada perjanjian untuk menjamin keadilan dan juga kehidupan yang saksama di kalangan masyarakat. Ketika Nabi nak berperang, Nabi datang bertemu dengan kelompok Yahudi. Walaupun begitu banyak ayat-ayat Al-Quran surah Al-Baqarah sebagai contoh yang menjadikan masyarakat Yahudi, sikap mereka dan sebagainya yang dicela dengan jelas di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi berinteraksi, bertindak, melaksanakan perjanjian, dan itulah yang kita lihat dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Dan ini mungkin sesuai dengan konteks masyarakat ASEAN yang bukan hanya satu agama tetapi mempunyai pelbagai kepercayaan, mempunyai pelbagai fahaman, mengalami beberapa bangsa dan ras yang tertentu, yang ada isu-isu yang keras di beberapa buah negara seperti di Myanmar dan sebagainya. Dan ini kalau kita faham dengan betul, maknanya kita masih lagi mengikut sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hidup dalam masyarakat pelbagai kaum, bagaimana hidup dalam komuniti yang pelbagai, menjamin keadilan dan menjamin kehidupan yang baik dalam masyarakat dan juga dalam komunitinya. Dan juga tidaklah mudah kita dituduh sebagai orang tidak Islam dan bukan kemuncak. Islam itu sahaja melaksanakan semuanya, termasuk apa yang disebut sebagai had ataupun hudud ataupun undang-undang Islam. Barulah Madinah 2.0. Bila? Selepas Fathul Mekah, selepas pembukaan Mekah, pada ketika itu telah hampir 99%, mungkin 100% di kawasan tersebut diduduki umat Islam. Barulah semua perkara-perkara itu dapat dilaksanakan dan disebutkan. Di dalam Al-Quran pula kalau kita lihat doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 126, ayat 127, di sana doa Nabi Ibrahim utamanya apa? Bukan sebut tentang keimanan saja, tetapi soal keamanan. Baladan amina, ayat 126. Di bawah itu dijelaskan tentang rezeki, makanan, buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada penegasan lain, bahawa rezeki, nikmat ini, dunia ini bukan hanya untuk yang beriman, tetapi juga untuk mereka yang tidak beriman. Maknanya dunia ini, hal kita hidup di dunia lah sekarang ini, juga harus ada perkongsian di antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Soal keimanan mereka itu azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 127 itu dijelaskan dengan detail. Itu terpulang kepada dakwah dan terpulang kepada fahaman mereka selepas masing-masing melakukan penilaian dan juga masing-masing melakukan penjelasan ataupun mendapat
apa yang telah disampaikan dan sebagainya, terpulang yang disebut bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, isu-isu seperti inilah yang sewajarnya kita teraskan dan kita kembangkan di dalam masyarakat kita, dan ini merupakan di antara kekuatan yang dimiliki oleh ASEAN ataupun yang dimiliki oleh rantau Asia Tenggara yang telah memperlihatkan semenjak dahulu kemasukan kewujudan masyarakat Islam dan ajaran Islam. Bukan tidak ada peperangan, bukan tidak ada peperangan. Ulama-ulama Fatani daripada Mekah, daripada Timur Tengah pulang untuk berjihad. Raja Ali Haji Fisabilillah meninggal di saat badik di tangan kanan, Dalailul Khairat di tangan kiri. Maknanya kitab tentang selawat dan juga tarekat yang diamalkan itu ditunjukkan dengan jelas. Maknanya ada istilah-istilah jihad, perang dan sebagainya dengan penjajah dan sebagainya. Tetapi di dalam penyebaran, di dalam pengembangan agama kita, yang terkenalnya di dalam wilayah kita ini bukan dengan mata pedang, bukan dengan rampasan kuasa, tetapi dengan aspek-aspek kebudayaan, dengan pengembangan ilmu dan dengan kecerdasan. Nilai-nilai inilah, unsur-unsur inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan kepada kita, ataupun wajar kita bincangkan bersama-sama dan berdepan dengan yang saya sebut dengan zaman yang serba rancu dan juga serba berkecamuk pada hari ini, menguasai hal tersebut. Kerana sebagai contoh, artificial intelligence ini apa? Artificial intelligence ini akhirnya berakhir dengan apakah maklumat yang dikongsi dalam data dan dalam server ataupun dalam cloudingnya. Kalau maklumat-maklumat yang baik yang sebagaimana yang saya sebut, bagaimana sirah Nabi yang saya sebut, penafsiran dan penjelasan sebagaimana ayat 126 surah Al-Baqarah sebentar tadi, dan banyak perkara-perkara lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri menyebut tentang surah Al-Balad dalam pembentangan belanjawannya, yang saya ulas juga ketika membahas baru-baru ini. Watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Fakkur raqabah, membebaskan penghabaan, jadikan manusia ini merdeka, beri makan kepada orang miskin, jaga orang susah yang melarat. Watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Selepas mencapai tahap keimanan, inilah 3-4 perkara baik yang ada bagi sebuah negeri yang baik dan wilayah yang baik. Jadi saudara, kita perlu mengisi ruangan yang ada itu dan persaingan yang ada yang saya sebut tadi. Persaingan yang disebut sebagai artificial intelligence ataupun persaingan yang disebut di dalam sosial media pada hari ini perlu diisi dengan maklumat-maklumat positif ini, dan perlu dikembangkan dengan maklumat-maklumat ini selain daripada pembicaraan-pembicaraan yang berterusan demi melawan sesuatu apa yang dipanggil sebagai clash of civilization ataupun perseteruan yang membangkitkan huru-hara ataupun membangkitkan ketidakamanan yang sangat ditentang malahan apa yang sebut tadi. Doa Nabi Ibrahim pada Mekah, pada negeri itu ialah sebuah negeri yang aman dan damai. Saudara dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, ini merupakan satu tanggungjawab besar yang harus kita lakukan, terutama di kelompok muda, terutama kepada generasi muda. Kerana bagi mereka ini kadang-kadang mereka diisi dengan pelbagai informasi, dengan pelbagai pendekatan yang kadang-kadang tidak jelas ataupun hanya sepihak, yang sangat tohor, yang sangat cetek, yang rasa bahawa yang lain ini tak Islam, cara ini sajalah Islam, yang lain ini tidak Melayu, ini sajalah yang Melayu, yang lain ini bukan ikut sunnah Nabi. Tidak ada penjelasan-penjelasan yang sedemikian rupa. Kadang-kadang memang kita berdepan cabaran itu, cabaran behavior ataupun tingkah laku terkini. Mereka tak boleh lagi dengar bicara ni, bicara macam saya sampai 1 jam 40 minit ni, mungkin tak betah dia orang dengar dah. Dia nak dengar 3 minit, dia nak dengar 2 minit, nak dengar 1 minit setengah. Dan bagaimana kaedah dan juga konsep itu dapat kita isi ataupun dapat kita kembangkan pada hari-hari masa depan. Justru insya-Allah kerajaan negeri bersedia menyokong dengan apa juga tindakan-tindakan dan langkah sepatutnya yang wajar kita lakukan. Kita sedia untuk bekerja sama. Kerjasama ini bukan hanya di antara government to the government, kerajaan dengan kerajaan, tetapi membangkitkan kerjasama government to people dan kerjasama people to people. Ini yang dipanggil the whole society approach, ataupun bagaimana semua masyarakat dapat bertindak, termasuk menubuhkan pusat seperti Madani Center
for ASEAN Community, Social Innovation and Development, ataupun maqasid yang telah diilhamkan oleh wadah di negeri Selangor. Ini saya kira semua berperanan menjadikan institusi penting masjid, surau, komuniti masyarakat, dewan rakyat, dewan masyarakat, dan tidak ketinggalan sosial media sebagai unit pertembungan kita untuk kita membentuk akhirnya untuk mencapai keamanan dan kedamaian sebagaimana yang pernah dicapai dalam peristiwa perjalanan sejarah dan tamadun sebelum ini, dan juga mengelakkan berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas perseteruan-perseteruan yang membangkitkan peperangan ataupun membangkitkan kezaliman yang mana ia bukan terus menimpa kepada so-called mereka yang di atas pimpinan. Mungkin mereka ada bunker, mungkin mereka boleh menyelamatkan diri, mungkin mereka boleh keluar daripada negara. Bukan tegaknya pada militeri, mereka ada baju kalis peluru, mereka ada tanker, mereka ada tempat untuk berlindung. Tetapi yang mula-mula mendapat kesan adalah kelompok-kelompok rentan, mereka yang miskin, mereka yang hina. Dan dalam surah Al-Balad tu apa dia? Memelihara dan menjaga mereka yang melarat ataupun mereka yang miskin dan tidak mempunyai makan. Inilah tanggungjawab besar yang disebut dalam negeri dan negara ataupun dalam wilayah, dan inilah tanggungjawab kita bersama kerana ini merupakan satu peranan yang penting. Tetapi apa hal sekalipun, sebelum kita lakukan, pencerahan dan pencerdasan di kalangan pemikiran rakyat dan umat itu perlu dilakukan di lebih awal. Menetapkan keutamaan ataupun aulawiyat pada waktu ini merupakan satu tugasan dan ijtihad penting kepada para pimpinan, sama ada kita nak meneruskan rasa bangga dan juga kebanggaan kosong sebagaimana yang disebut dalam far right understanding ataupun far right approach yang ada begitu besar pada hari ini, ataupun kita membalikkan image rasionaliti serta kecerahan pemikiran supaya mengelakkan kehidupan yang lebih buruk dan menjanjikan kehidupan yang aman, damai dan baik untuk semua. Jadi saya berasa ini adalah satu convention ataupun satu seminar yang penting supaya kita dapat menilai serta kita membangkitkan satu melawan arus kerosakan yang sedang berlaku di seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Dan kalau kita tidak mulakan, kemungkinan kita akan hanyut bersama-sama. Jadi dengan semangat itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ramikan seminar Fiqh At-Ta'ayush, hidup damai bersama dalam komuniti ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Syari atas ucapan perasmian sebentar tadi. Semoga pesanan dan dorongan beliau menjadi panduan buat kita semua dalam menempuh cabaran dan melakar masa depan yang lebih cemerlang. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi peluncuran buku khas wadah. Justru para hadirin dipersilakan untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video pelancaran buku ini.
Seluruh majlis dengan sukacitanya menjemput mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri diiringi Div Kehormat bagi menyempurnakan gimik pelancaran dengan menurunkan tanda tangan pada potret kulit buku yang diluncurkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, untuk itu sebagai penghargaan kepada kedua insan ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri bersama dengan Div Kehormat untuk menyampaikan cenderamata kepada wakil keluarga. Baiklah, majlis dengan sukacitanya menjemput Majlis sukacitanya menjemput Saudara Ahmad Naim bin Abdul Halim, anak anda kepada almarhum Cikgu Abdul Halim Ismail untuk menerima tanda penghargaan. Seterusnya dijemput Saudara Harith Faruqi bin Sidik, anak anda kepada almarhum Profesor Datuk Dr. Seri Fadil untuk menerima tanda penghargaan. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman untuk menyampaikan cenderamata berupa buku-buku terbitan Wadah dan Tripartiti kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri. Baiklah, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Div Kehormat, kedua wakil keluarga atas kesudian untuk menyempurnakan acara perasmian dan peluncuran buku kita pada hari itu. Dengan itu selesai sudah acara perasmian dan acara peluncuran. Majlis menjemput para jemputan kehormat untuk turun ke bawah bagi sesi bergambar kenang-kenangan bersama dengan para peserta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat dijemput untuk berdiri dan rapat ke depan seperti biasa untuk sesi bergambar. Jurugambar boleh naik ke atas pentas. Jurumedia dan media, jurugambar dan media boleh naik ke atas pentas. Jadi saya jemput kepada para hadirin sekalian untuk bangun, berdiri untuk kita bergambar bersama-sama.